Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الباب السادس. Hazal babu. Bermula ini bab ialah bab yang ketiga. Jadi kita dah masuk bab yang ketiga daripada fi'il sulasi mujarrad. Kita dah masuk fi'il sulasi mujarrad. Apa dia fi'il sulasi mujarrad? Fi'il yang menunjuk di atas 3 huruf. Lagi pula yang ketiadaan huruf tambahan. Dipanggil huruf asli kita kata. Dia tidak ada huruf tambahan. Asalnya sunyi daripada ziyadah. Sunyi daripada tambahan huruf. Macam contoh fa'ala. Jadi bila wazan fa'ala ni dia kesemuanya ada 6 bab. Tadi mula-mula dulu kita belajar bab pertama dulu semalam. Fa'ala yaf'ulu. Kemudian fa'ala yaf'ilu. Kemudian hari ini kita masuklah bab yang ketiga fa'ala yaf'alu. Kemudian selepas tu pula fa'ala keempat lah fa'ula. Betul tak? Yang keempat fa'ila yaf'alu. Kemudian fa'ula yaf'ulu. Kemudian fa'ila yaf'ilu. Nanti akan datang kita bahas 3 bab lagi. Jadi bab yang lepas tu kita dah bahas bab pertama dan bab kedua. Kemudian semalam kita dah bahas tentang bab fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Tu kena ingat tu. Pada fi'il lazim, fi'il yang tidak memerlukan, tidak berhajat, dia tidak memerlukan kepada maf'ul. Kepada yang dibuat, kepada perkara yang dibuat. Kemudian fi'il muta'addi tu kita dah bagi ta'rif, definisi yang satu lagi, iaitu ma yuf'alu bi'inwin wahidin. Perkara yang dilakukan dengan satu anggota.
Jadi contoh kita kata daraba Zaidun Ammar. Telah memukul oleh Zaid akan Umar. Jadi pukul tu dengan satu anggota, bukan keseluruhan anggota. Maka itu dikatakan fi'il lazim. Tapi itu kaedah yang ghalib sahaja. Kaedah yang kebanyakan begitulah. Ada juga fi'il lazim yang menggunakan dengan keseluruhan badan. Ada juga. Baik. Kemudian fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi ni, tadi fi'il muta'addi kan? Kemudian yang kedua fi'il lazim. Apa fi'il lazim? Fi'il yang tidak berkehendak, yang tidak berhajat, yang tidak memerlukan kepada yang dibuat. Kerana bahkan cukup memadai dengan diri dia sahaja. Contoh kita kata jalasa Zaidun, telah duduk oleh Zaid. Jadi bila sebut duduk Zaid tu, memada dah cukup. Tak payah sebut ala kursi. Ala kursi tu dia ada haraf jar. Ala, fi, min, itu dipanggil huruf jar. Itu dalam ilmu nahwu. Kita bahas ilmu sharaf. Kita kata lagi kharaja Zaidun, telah keluar oleh Zaid. Jadi dia tidak memerlukan kepada maf'ulun bih. Hanya sekadar untuk diri dia je pergi. Baik. Jadi bila sebut maf'ulun bih semalam, dia berhajat kepada benda yang dibuat. Baik. Kemudian kemudian bab yang ketiga ni pada menyatakan bab yang ketiga iaitu fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Kemudian kita tengok al-babus salisu. Ini masuk bab yang ketiga. Ini masuk bab yang ketiga. Al-babus salisu fa'ala yaf'alu. Atau wazan fa'ala yaf'alu. Macam mana fa'ala yaf'alu? Ni kita semalam fa'ala yaf'ulu. Sekejap anak menangis pula dah. Kemudian bab yang ketiga fa'ala yaf'alu mauzunuhu. Bermula bab yang ketiga ialah fa'ala yaf'alu. Jadi ni bab yang ketiga wazannya fa'ala yaf'alu. Jadi semalam kita beri kaedah fa'ala yaf'ulu. A'u, a'i, a'a, i'a, u'u, i'i. Dia ada 6 bab. Jadi bab yang pertama a'u. Bab yang kedua a'i. Bab yang kedua a'i. Bab yang ketiga a'a. Sebab apa kita kata a'a? Sebab kita ambil daripada huruf ain. Sebab dia berlaku perubahan al-musarraf ni. Al-musarraf ni berlaku perubahan pada pertengahan huruf. Pada pertengahan kalimah. Adapun kalau ilmu nahwu dia berlaku pada akhir kalimah. Dia berlaku pada akhir kalimah. Kata dia al-babu salisu fa'ala yaf'alu. Mauzunuhu, bermula mauzunnya. Mauzun kita dah hurai semalam. Benda yang kena fa'ala yaf'alu tu kita panggil acuan dia. Mauzunuhu tu kita panggil
Benda yang kita buat timbangan. Benda yang kita buat timbangan. Apa dia? Mauzunu iaitu fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Fataha ni maksudnya kalau dalam terjemah bahasa Arab panggil membuka. Fataha yaftahu. Fathan. Ha. Ha. Dalam Al-Quran banyak atau apa kalimah fathah. Inna laka apa? Allahumma. Inna fatahna laka fatham mubina. Eh? Surah Al-Fathu. Al-babu salisu. Baik. Habis. Wa alamatu. Ada alamat dia. Mana alamat dia? Mana tanda-tandanya? Mana percaman kata bab yang ketiga ni? Nak kenal kata wazan fa'ala yaf'alu ni. Kita nak macam mana? Wa alamatu dan bermula alamatnya. Tanda-tandanya, tanda-tanda bab yang ketiga. Ayyakuna. Bahawasanya adalah ain fi'ilnya. Ain bagi kalimah. Contoh kita kata fa'ala ain tu. Tu fa'ala tu. Ain fi'il itu maftuhan fil madi wal mudhari'i. Difatahkan pada fi'il madi dan fi'il mudhari'. Difatahkan, ni maksud difatah ni maksud dibaris ataskan. Dibaris ataskan pada fi'il madi dan fi'il mudhari'. Mana fi'il madi? Fa'ala. Tu fi'il madi. Jadi maka kita baris ataskan pada huruf ain. Pada kata lafaz fa'ala, fi'il madi. Kemudian fi'il mudhari' pada kata yaf'alu. Nampak? Yaf'alu pada kata ain tu. Maka kita baris ataskan. Tapi ada syarat dia. Mana syarat dia? Ni tengok. Bisyarti ayyakuna. Kalau orang belajar bahasa Arab, bisyarti ni jadi hal. Hal pada kata ain, hal pada kata ain fi'ilnya. Ainu fi'lihi. Hal kauni, hal keadaan. Ain bagi fi'il. Bab yang ketiga tadi. Hal keadaan bab yang ketiga ini. Ni. Ini ada syarat dia. Bab pertama, kedua tak ada syarat. Bab ketiga ada syarat. Dengan syarat ayyakuna. Mutalabbisan ini bersepakai dengan syarat ayyakuna ainu fi'lihi. Bahawasanya adalah ain fi'ilnya. Fi'il bagi bab yang ketiga ni. Ataupun aulamuhu. Ataupun lam bagi fi'ilnya. Fi'il bagi bab yang ketiga ni. Wahidan. Salah satu daripada huruf min hurufil halki. Daripada huruf halak. Ni kalau belajar mentajwid tahu huruf halak. Huruf yang keluar daripada halkum. Jadi kena ingat, bab yang ketiga ni, ain fi'il dia, apa ain fi'il? Ain, fa'a, tu, ain tu. Ataupun lam dia, la, fa'ala. Ataupun fa'ala tu, min hurufil halkim, salah satu daripada huruf halak. Kalau huruf lain tak mau. Dia nak huruf halak. Huruf halak, ini huruf yang keluar daripada halkum. Apa dia huruf halak? Dia panggil huruf izhar. Huruf halak ni panggil huruf izhar. Kalau belajar ilmu tajwid dia tahu. Huruf izhar. Mana dia? Wahia dan bermula ia. Ya adaduha bermula bilangannya. Bilangan huruf halak tu ada sitatun, ada 6. Jadi kita tengok lagi, tengok contoh mana nampak. Jadi ada 6. Mana 6? Al-ha'u wal-kha'u wal-'ainu wal-ghainu wal-ha'u
wal hamzatu. Jadi semua ada 6. Eh? Dia panggil huruf izhar. Eh? Jadi tengok. Kita tengok contoh tadi Fataha. Fataha tadi ada tak huruf halak? Ada tak huruf halak di antara huruf Ain dengan Lam? Ada ke tak? Fataha. Ada tak huruf halak? Betul aja Rohana. Ada ha. Ha kat Ada mana? ha. Kat pada lam. Sebab tu dia kata salah satu. Sebab tu dia kata tadi, dengan syarat bahawasanya adalah Ain fi'ilnya ataupun Lam fi'ilnya. Tak kira Ain ataupun Lam. Salah satu tu mesti ada huruf halak. Baru kita boleh hukum kata ini bab yang ketiga. Nampak lagi. Sekali lagi dia bagi contoh yang lain pula. Dia bagi contoh yang lain pula. Jadi ada ha, fataha. Jadi ha tu duduk pada tempat lam bagi fi'il. Dia panggil lam bagi fi'il. Sebab kita cerita pasal fi'il pada istilahi. Bukan fi'il perbuatan tu lughawi. Pada lughah. Pada terjemahan panggil fi'il tu perbuatan lah. Tapi bila sebut kata dalam bahasa Arab dia panggil fi'il. Baik tengok. Wahya sittatun al-ha'u wal-kha'u wal-ainu wal-ghainu wal-ha'u wal-hamzah. Jadi ha, kha, ain, ghain, ha, alif. Hamzah lah. Tengok. Kita tengok binaan dia lagu mana. Jadi kena ingat bab yang ketiga ni kena ingat. Kalau kita buka kamus, siapa-siapa yang ada kamus Arab, kalau orang belajar bahasa Arab, seeloknya kena ada kamus. Paling kurang beli kamus Marbawi. Syekh Idris Al-Marbawi. Siapa-siapa yang tak ada kamus boleh beli. Kita boleh tengok dalam tu. Tengok wazan dia. Kalau ada contoh perkataan adalah. Adalah tu ya'dilu. Dia tak bisa kata adalah ya'dalu, tak boleh. Sebab dia tidak ada huruf halak. Ambillah perkataan Arab lagu mana pun. Nak kata daraba ya. Daraba tak boleh. Tak ada huruf halak. Sebab ruang abah bukan huruf izhar. Kita ambil lagi huruf halak apa lagi? Perkataan bahasa Arab. Kita siapa yang belajar bahasa Arab dia tahu. Habis itu. Jadi huruf halak ni salah satu antara ain ataupun lam, salah satu dia mesti ada huruf halak iaitu huruf izhar. Ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Habis. Tengok kemudian kita tengok binaan dia. Wa bina'uhu. Dan bermula binaannya binaan bagi bab yang ketiga. Jadi bab yang ketiga ni dia terbina di atas kaedah apa? Tengok. Bermula binaan. Bermula wa bina'uhu aidan. Ai kalbabil awal. Seperti bab yang pertama juga. Lita'diyati dihantarkan bagi makna muta'addi. Dihantarkan bagi makna muta'addi. Jadi dihantarkan bagi makna muta'addi ghaliban. Ghaliban ni pada kebanyakan. Jadi pada kebanyakan bab yang ketiga ini dihantarkan bagi fi'il muta'addi. Bila sebut fi'il muta'addi, mindset kita apa? Maksudnya kebanyakan dalam bab ni mesti dia berhajat kepada maf'ul. Dia berhajat kepada maf'ul. Tu mindset kita dah maklum dah situ. Baik. Wa qad yakunu laziman. Dan terkadang.
adalah ia bab yang ketiga ni. Laziman, fi'lan laziman. Adalah terkadang, adalah bab yang ketiga ni, fi'al lazim. Boleh jadi fi'al lazim juga. Tapi sedikit. Bukan banyak. Kebanyakan bab yang ketiga ni, dia datang, binaannya tu fi'al muta'addi. Tapi sedikit, binaannya tu datang dalam bentuk fi'al lazim. Baik, kita tengok contoh dia. Ini tak payah. Bab 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni dia tak payah. Yang payah nanti bila masuk fi'al sulasi mazid atau payah sedikit. Ini nak baca cepat pun tak apa. Bukan cepat sangat. Maksudnya kita bagi kefahaman lah. Tengok dia kata misalnya. Misalul muta'addi. Bermula contoh bagi fi'il muta'addi. Apa dia? Nahu fataha Zaidun al-baba. Kalau baca terus, fataha Zainunil baba. Ada nun kecil kat bawah tu. Telah membuka oleh Zaid akan pintu. Saya terjemah cara tariqah pondok. Kalau ikutkan, Zaid buka pintu tu je. Kita nak terjemah kan. Kalau nak buat senang boleh. Zaid membuka pintu. Tu tak apa bahasa kita. Tapi kalau bahasa pondok, telah membuka oleh Zaid akan pintu. Sebab apa kita terjemah oleh, sebab tu terjemah akan sebab dia jadi fa'il. Al-baba tu jadi maf'ul sebab dia makin muta'addi. Bila dia berhajat pada maf'ul, itu dia panggil fi'il muta'addi. Itu Kalau fi'il mudhari' muta'addi. dia, kalau mudhari' dia yaftaha Zaidal bab, Tak boleh. Zaidunil bab. Mana cakap yaftaha tak boleh. Yaftahu. Cakap yaftaha. Yaftahu. Yaftahu. Jangan salah tu. Fataha yaftahu. Ini fatah fi'il madhi. Kalau yaftahu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni fi'il yang menunjuk di atas sedang berlaku ataupun akan berlaku. Dia kalau bahasa Inggeris dia tak dia asing-asingkan. Past tense. Kalau kata yang sekarang ni panggil apa lupa dah. Present tense. Ya, present tense betul. Present tense dengan future kan? Future tense. Betul Ustaz. Tapi kalau dalam bahasa Arab bila fi'il mudhari' tu dia mengandungi dua kat situ. Ada future tense, ada present tense kat situ. Maksudnya bila sebut fi'il mudhari' sedang berlaku dan juga akan berlaku. Tapi kena tengok pada tengok konteks ayat lah. Kena tengok konteks ayat. Kena tengok konsonan ayat tu, kena tengok ayat tu sendiri macam mana. Yaftahu Zaidun al-baba. Boleh kita faham. Sedang membuka oleh Zaid akan pintu. Maksudnya Zaid sedang membuka pintu. Kita guna yaftahu juga. Kita boleh tengok. Habis itu. Tengok pada konteks ayat. Bahasa Arab ni penting tengok konteks ayat. Kadang-kadang makna dia tu, bila sebut satu kalimah Arab, bukan kadang makna tu saja. Kadang-kadang makna dia banyak. Terjemahan dia banyak. Baik. Wa misalul lazimi. Ini contoh. Contoh bagi fi'il lazim. Nahu zahaba Zaidun. Telah pergilah oleh Zaid. Nampak cakap saya cakap telah pergi. Telah pergi ni panggil fi'il lazim. Tengok. Zahaba. Di situ. Nak tasrih lagu mana? Tu Haji Yaakob. Fi'il mudhari' ni lagu mana bunyi dia? Haji Yaakob. Yazhabu. Sebab apa panggil di sini sebab apa panggil yazhabu? Sebab apa? Kenapa tak cakap yazibu? Ba tadi.
Memanglah. Sebab apa tak boleh baca yazhubu? Kenapa kena baca yazhabu? Sebab apa? Sebab salah satu daripada Sebab huruf ada halqi. ha, ada ha. Ada ha tu pada ain. Zahaba. Kerana ada huruf ha yang sama pada tempat ain. Zahaba. Fa'ala. Nampak tak? Acuan dia fa'ala. Tempat kita buat timbang tu zahaba. Jadi zahaba tu huruf ha dipanggil huruf halak. Maka bila sebut bab yang ketiga, dia mestilah ain ataupun lam fi'il dia mestilah huruf izhar, huruf halak dipanggil. Lepas tu panggil huruf halak. Halak ni huruf yang keluar dari halkum. Ha, kha, ha, hamzah. Nampak tak? Lepas tu panggil huruf halak. Ain, ghain. Jadi keluar dari halkum. Habis itu. Al-babur rabi'u. Ni tak payah. Dia bab yang ketiga yang pelik sikit. Bab pertama, kedua tu kita maklum. Bab keempat lah tengok. Fa'ila yaf'alu. I'a. Kena ingatlah ain tu. Apa tu? Siapa yang baru belajar ni nak tengok sekejap. Nama kokok saya kenal. Saya tak tanya apa tu? Kak Rozita. Semalam baru jumpa. Kena ingat tu dia punya apa? Dia punya sifir dia. Kalau bab pertama a'u. Bab kedua a'i. Bab ketiga a'a. Bab keempat i'a. Ni keempat ni i'a. Sebab apa kata i'a? Fa'ila yaf'alu. Kita ambil pada huruf ain. Sebab dia huruf di pertengahan. Sebab huruf dia berlaku pada kalimah tu di pertengahan. Kena ingat ilmu sharaf ni dia tak sama dengan nahu. Nahu dia tengok pada akhir kalimah. Akhir huruf. Akhir huruf bagi kalimah. Adapun sharaf dia tilik kepada huruf yang di pertengahan kalimah. Kita kata i'a. Dia senang dia tulis Kalau nak ingat kaedah ni senang je. Bab yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 senang je. Ingat sipir dia. A'u, a'i, a'a, i'a, u'u, i'i. Sekejap je. Kalau tanya apa dia tu? Apa dia? A'u, a'i, a'a, i'a, u'u, i'i. Apa dia? A'u, fa'ala, yaf'ulu. A'i, fa'ala, yaf'ilu. A'a, fa'ala, yaf'alu. I'a, fa'ila, yaf'alu. Fa'ila, yaf'alu. U'u, fa'ula, yaf'ulu. I'i, fa'ila, yaf'ilu. Senang. Kalau ngajar budak sekolah pun senang. Tapi hari ni pun kita mengajar pun bukan dapat kat sekolah. Dapat pun kat pondok. Tapi saya reka. Tapi pernah ngajar budak. Kalau SPM staff tu. Kalau bahasa Arab tu. Kalau nak tu wazan ni senang cakap dengan dia. Ingat tu dia mudah. Tapi kalau ada cikgu sekolah kat sini yang mengajar bahasa Arab boleh saya beritahu lah. Senang budak-budak nak ingat. Tak tension. Kalau nak tension. Fa'ala yaf'alu. Dia bertukar-tukar. Tak ingat bab yang pertama, bab kedua tak ingat. Dia dah ikut susunan dah. Kalau kita tahu benda ni senang. Habis. Al-babur rabi'u, bermula bab yang keempat itu ialah fa'ila yaf'alu. Ini acuan dia. Ingat apa dia? Mauzunu, bermula tempat timbangannya. Bermula perkara yang ditimbangkan akan dia tu ialah alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Wa alamatuhu. Ni senangnya. Tak ada payah ni. Bab keempat ni mudah. Bab kelima pun mudah. Bab keenam pun bab keenam dia lain sikit. Mudah juga. Sama juga. Bab keenam. Adik dia.
Dengan tadi. Bab yang keempat pula, fa'ila yaf'alu. Mauzunuhu. Bermula mauzunnya. Kita terjemah bahasa Arab lah senang, tempat dah faham makna dia kan. Tak payah ulang banyak kali. Alima ya'lamu. Wa alamatuhu. Nak ada apa pula? Tidur sini. Tidur kat. Ibu. Ini tidur kat. Mauzunuhu. Alima ya'lamu. Wa alamatu, dan bermula alamatnya. Tanda-tandanya, tanda bagi bab yang keempat. Domir hu tu rujuk pada kata al-babu rabi'. Tulis itu. Ya, kalau belajar bahasa Arab ni kita utamakan rujuk domir. Hu tu dia panggil isim domir. Bila sebut isim domir, dia mesti ada tempat. Kalau bahasa Melayu kita panggil nya. Dalam kitab Jawi ia, nya tu. Nya tu mesti ada tempat kembali dia. Mesti apa nya tu. Begitu juga bahasa Arab pun ada nya juga. Tapi dalam bahasa Arab dia tulis hu, ha, huma, hum. Bermula tanda-tandanya, tanda bab yang keempat ialah ayyakuna ainu fi'lihi maksuran fil madhi. Bahawasanya adalah ain bagi fi'ilnya, fi'il bagi bab yang keempat ni. Maksuran, dikasrahkan. Bila sebut dikasrah, dibari bawahkan. Dibari bawah fil madi, pada fi'il madi. Tengok, fa'ila. Nampak fi'il madi? Dikasrahkan tu. Wa maftuhan fil mudari'i. Dan difatah pada fi'il mudari'. Pada fi'il mudari'. Apa dia? Yaf'alu. Itu fi'il mudari'. Wa bina'uhu. Dan bermula binaannya. Ni senang ni, tak payah ni. Dan bermula binaannya, binaan bab yang keempat. Bermula binaannya, binaan bab yang keempat. Aidon ni asal juga. Tapi sebenarnya kalau orang belajar bahasa Arab, aidon tu dia kena takdirkan. Apa juga? Yang ni seperti bab yang pertama. Sebab bab pertama pun takdiah juga. Binaan itu litakdiati, bagi fi'il muta'addi. Ghaliban, pada kebanyakan. Sama juga. Jadi kebanyakan bab yang keempat ni dia terbina di atas fi'il muta'addi. Habis. Wa qad yakunu laziman, dan terkadang sedikitlah adalah ia bab yang keempat ni laziman, fi'il lazim. Fi'il lazim sikit je, tak banyak. Macam mana contoh dia? Ni contoh dia. Misalul muta'addi anahu alima Zaidun al-mas'alata, telah mengetahui oleh Zaid akan satu masalah. Alima, mengetahui. Alima ya'lamu. Yang selalu kita jumpa Al-Quran kan. Alimallahu annahu la, alimallah, telah mengetahui oleh Allah Ta'ala. Bila sebut alima, kita maklum dah. Mindset kita apa? Alima, fi'il mudhari' ni mesti ya'lamu. Bukan alima ya'limu, tak kena. Alima ya'lumu, tak kena. Tapi kita nak tahu baris, ada orang tanya saya dululah. Macam mana Ustaz kita nak tahu baris ni, baris alima, aluma ke? Itu berhajat kita kena tilik kepada
selalu kita dengar perkataan Arab. Itu perlukan zauqiyah, perasaan. Dalam bahasa Arab ni dia kena ada, dia panggil apa? Kena makan masa lama lah, panggil apa dalam putih dia. Allah SWT. Dia panggil bukan bakat Maksudnya kita dah macam contohlah kita duduk kat KL Malaysia ni. Kita dah biasa bercakap dengan bahasa orang putih campur-campur tu. Jadi kita benda tu dah lekat dalam hati dah. Kita biasa dengar perkataan tu. Bahasa Arab gitu juga. Kalau kita biasa dengar bahasa Arab, belajar bahasa Arab, kita tahu dah. Ni fi'il lazim, fi'il muta'addi, tahu dah. Tapi selalu juga kena tengok kamus jugalah, kamus. Kamus bahasa Arab. Kamus bahasa Arab Baik. Itu dia panggil fi'il, dipanggil misal muta'addi. Kalau terjemahan tu kat ini dia terjemah lagu mana fi'il nahu alima zaidu al-masal dia terjemah macam mana? Dalam bahasa Indonesia dia terjemah macam mana? Kat ini dia terjemah macam mana cara bahasa Melayu dia? Macam saya terjemah, telah mengetahui oleh Zaid akan satu masalah. Kalau terjemahan cara dalam kitab tu, kitab Rumi yang Haji Yaakob tu, macam mana Haji Yaakob? Dia tak terjemah lah Ustaz. Oh, dia tak ada terjemah? Ayat tu dia tak terjemah. Oh. Ustaz, ada satu ni. Zahid mengetahui masalah itu. Zahid mengetahui masalah itu. Zaid mengetahui. Jadi, kalau kata Zaid mengetahui masalah itu, jadi kalau terjemah tu sebenarnya dia untuk makna, untuk faham je. Tapi kalau sebenarnya terjemah macam tu tak apa nak tepat sebab kalau kata Zaid mengetahui, mesti kata Zaidun alima mas'alata. Nampak tak? Tapi dia kata Zaid mengetahui masalah itu. Memang betul cara terjemahan begitu. Tapi tak sama dengan apa yang ditulis dalam bahasa Arab. Dia macam orang putih juga. Kalau Ustaz, kalau ustazah saya dia terjemah macam ni. Dia lelaki telah mengetahui Zaid masalah itu. Dia lelaki telah mengetahui. Dia kalau terjemah macam tu. Yelah, telah mengetahui. Dia memang alima tu untuk lelaki. Betul. Betul juga. Dia terjemah itu, kena juga. Dia lelaki dia mengetahui. Dia lelaki mengetahuilah oleh Zaid akan masalah. Jadi lagi pelik sikit lah. Tapi boleh je. Dia Tapi lelaki kalau telah macam Haji aku punya tadi tu lain sikit. Itu cara secara keseluruhan. Sebab kalau kita kata mengetahui Zaid mengetahui masalah, kita tak tahu maksud dia tu fi'il madhi ke fi'il mudhari'. Nampak Haji Kak Yaakob. Kalau kita semata-mata kalau orang baru belajar, nak belajar mula-mula, dia akan dengar, Zaid mengetahui masalah. Zaid sedang mengetahui ke ataupun Zaid akan tahu? Kalau kita dengar terjemah bahasa Melayu, kalau tak tahu bahasa Arab, dia rasa Zaid mengetahui akan masalah. Zaid itu sedang mengetahui ke ataupun telah mengetahui? Sebab tu kalau kita tahu bahasa Arab, telah mengetahui. Bila sebut telah tu kita maklum tak? Itu fi'il madhi. Itu fi'il madhi. Habis itu. Wa misalul lazimi nau wajila Zaidun. Telah takutlah oleh Zaid. Wajila ni wajila. Asal kalau dia punya tasrif wajila yaujalu. Asal maksud tu asal begitu. Tapi kerana dia ada huruf illat. Huruf illat tu ain wawiyah tu. Maka dibuangkan huruf illat asalnya wajila yajilu. Wajila yajilu. Telah takutlah oleh Zaid. Itu fi'il lazim. Kita tak tanya takut apa Ustaz? Tak ada lah. Bila sebut Zaid tu takut, kita maklum dah. Dia takut, dia sedang ketakutan. Maklum. Itu panggil fi'il lazim. Baik, habis. Al-babul khamisu. Ni tak ada payah Nanti yang akan datang tu payah sikit. Ni kita baca cepat-cepat sikit lah. Benda mudah. Bab yang kelima. Fa'ula yaf'ulu.
Mauzunuhu. Bermula timbangannya. Bermula tempat yang dibuat timbangnya. Ialah hasuna yahsunu. Tengok. Mana tanda-tanda dia? Wa alamatu, dan bermula alamatnya. Tanda-tandanya, tanda-tanda bab yang kelima ni. Ayyakuna ainu fi'lihi madmuman fil madi wal mudhari'i. Ini lagi mudah. Bahawasanya adalah ain fi'il dia. Mana? Fa'ula tu lah ain tu. Ain fi'il itu madmuman, didomahkan, dibari depankan fil madi wal mudhari'i, pada fi'il madi dan fi'il mudhari'. Fi'il madi mana? Fa'ula. Fi'il mudhari' yaf'ulu. Tu dia. Habis. Wa bina'uhu la yakunu illa laziman. Dan bermula binaannya. Ini binaan bab yang kelima ni. Bermula binaan bab yang kelima ni. La yakunu. Tidak adalah ia bab yang kelima ni. Illa laziman. Melainkan fi'il lazim sahaja. Ini ingat, tulis siap-siap dalam buku. Bab yang kelima ni tertentu kepada fi'il lazim sahaja. Fi'il muta'adi tak ada. Dia tidak ada muta'adi. Kena ingat bila sebut kata atawazan ni, dia hanya berlaku pada fi'il lazim sahaja. Tidak ada fi'il muta'adi. Ini tertentu bab kelima. Kena ingat, 1, 2, ada ta'diyah. 1, 2, 3, 4 semua ada. Semua pada ghalib, semua ta'diyah dan sedikit pada lazim. Adapun bab kelima, dia hanya lazim sahaja. Tu dia. Dia adanya lazim sahaja. Mana ada contoh dia? Nahu hasuna Zaidun. Telah eloklah oleh Zaid. Hasuna. Baiklah oleh Zaid. Hasuna. Yang macam hasanah tak kena. Habis. Itu bab yang kelima. Jadi beza Jadi ada perbezaan dalam 1, 2, 3, 4, 5 ni. Hanya ketaranya iaitu bab yang ketiga. Kalau bab ketiga kita tak ada maklum dah. Ain ataupun lam fi'il dia mesti huruf halak. Tu kena ingat tu. Mesti huruf izhar. Kalau tak ada tu dia tak panggil bab yang ketiga. Kemudian bab yang kelima ni hanyalah fi'il lazim saja. Fi'il muta'addi tak ada. Tulis siap-siap. Kak Rozita, tulis. Baik. Al-babus sadisu. Fa'ila yaf'ilu. Sebab apa bab ke-6 ni dia letak baris fa'ila yaf'ilu? Kenapa didahulukan bab yang kelima di atas bab yang keenam? Kita maklum, kalau baris atas, tiba-tibalah ada kemusykilan pada kita. Kenapa orang tanya Ustaz, kenapa bab yang kelima atau keenam ni tak letak nombor 1? Sebab akhaful harakat al-fathatu. Seringan-ringan baris iaitu baris atas. Itu kaedah kita. Ada ruana. Akhaful harakat al-fathatu. Seringan-ringan harakat iaitu baris atas. Kemudian kita nak dahulu mana? Antara baris dhammah dengan baris bawah. Kata ulama, ad-dhammatu aqwa al-harakat. Dhammah itu terlebih kuat daripada segala harakat. Dhammah. Dia terlebih kuat daripada baris kasrah. Baris bawah.
Dia kasrah ni dia panggil adhaful harakat. Tulis itu Cikgu Fikri. Kita maklum akhaful harakat al-fathatu. Adapun al-kasratu adhafu al-harakat. Adhafu ni selemah-lemah daripada harakat. Baris kasrah baris bawah itu dipanggil adhaful harakat. Selemah-lemah daripada baris. Adhafu alif dad ain fa. Adhafu. Jangan macam itu tak boleh. Dia dad bukan huruf qalqalah. Adhaful harakat. Satu lagi yang saya lupa bagi tahu, ilmu saraf ni. Ilmu saraf ni apabila seorang tu belajar ilmu saraf, dia akan mengetahui ilmu tajwid. Siapa-siapa belajar ilmu saraf, dia akan lebih mengetahui ilmu tajwid dengan lebih detail. Tapi kalau orang belajar ilmu tajwid, dia hanya mengetahui sedikit sahaja ilmu saraf. Ala kulli hal, kita belajar ilmu saraf, kita dapat dua ilmu. Kita boleh faham. Sebab dia dalam ilmu saraf ni, dia kalau kita belajar ilmu saraf betul-betul, akan datang dia bahas cerita juga huruf illat tu apa, alif wawiyah apa semua tu. Itu bila kita belajar tu, kita akan mengetahui. Kita akan lebih detailkan daripada ilmu tajwid kita. Tu dia Habis. Al-babus sadisu. Bermula bab yang ke-6. Ini bab yang terakhir daripada fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad. Kena ingat fi'il sulasi mujarrad apa dia? Apa dia fi'il sulasi mujarrad? Ajarana. Apa dia fi'il sulasi mujarrad? Saya tak nak tanya, nak tengok. Boleh ingat macam mana? Apa dia fi'il sulasi mujarrad? Ajarana. Ajarana tak ada pula dah. Haji Yaakob, apa dia fi'il sulasi mujarrad? Tak ingat. Tiga huruf, Ustaz. Haji Yaakob. Fi'il yang 3 huruf. Fi'il yang 3 huruf yang tidak ada Tambahan. Ada tambahan. Tidak ada tambahan. Ingat tu ni. Esok tanya fi'il sulasi mujarrad tu apa kau belajar dengan ustaz Tak tahulah ustaz mengajar apa fi'il sulasi mujarrad. Aku mengajar itu mujarrad lah, ziyadah lah, apalah ustaz. Jangan cakap gitu Saya dah terang dah fi'il sulasi mujarrad tu apa. Nanti kata apa ustaz mujarrad lah, ziyadah apa tak tahu lah, mujarrad tu apa, nama apa tak tahu. Ustaz terang atau apa betul tak tahu lah, aku pun tak tahu. Jangan cakap itu Saya dah terang dah daripada awal semalam. Cuma saya nak ulang balik tu, saya tanya balik lah. Baik. Tengok. Al-babus sadisu fa'ila yaf'ilu. Sebab tu dia balik bawah. Sebab dia duduk bab yang terakhir. Sebab dia panggil kaedah kita al-kasratu adhaful harakat. Iaitu selemah-lemah daripada baris. Lepas tu letak bab yang ke-6. Kalau kata ni sekarang apa letak fa'ala? Sebab dia panggil akhaful harakat al-fathatu. Seringan-ringan harakat tu fathah. Senang kita sebut kan? Tak ada i, u, tak ada. Kalau badan atas nampak tak? Mudah. Ya betul. Jimmy Suhaimi. Betul. Tepat sekali. Ya betul. Tulis macam tu bagus. Tulis kat komen tu tak apa. Bagi orang tengok. Akan datang kita masuk fi'il sulasi mazi pula. Mana mauzunnya? Mauzunuhu hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu. Tulis. Hasiba ni mana zon. Sangka. Sangka. Makna kat sini lah.
wa alamatuhu. Itu maksud dia lah. Dan bermula alamatnya. Alamat bagi bab yang ke-6. Ayyakuna ainu fi'lihi maksuran fil madi wal mudari'i. Tanda-tanda dia tu bab yang ke-6 ni bahawa adalah ain fi'ilnya. Fi'il bagi bab yang ke-6 ni dikasrahkan pada fi'il madi wal mudari'i dan dikasrahkan pada fi'il mudari'. Ain dia tu bagi fi'il madi dikasrahkan fa'ila. Mudari' dia yaf'ilu. Nampak tak? Habis. Dia tak sama dengan wazan fa'ila yaf'ilu, tak sama. Fa'ila lah. Fa'ala yaf'ilu tu tak sama tu lain. Ini fa'ila yaf'ilu. Wa bina'uhu aidan. Aidan jugalah. Dan binaannya, binaan bab yang ke-6 juga, apa juga? Kabina'il babi rabi'. Seperti bab yang ke-4 juga. Lita'diyati. Dihantarkan bagi ta'diyah. Dihantarkan bagi fi'il muta'addi. Ghaliban. Pada kebanyakan. Kebanyakan begitulah. Fi'il muta'addi. Cuma bab kelima je bab kelima sahaja. Muta'addi tak ada. Hanya fi'il lazim sahaja. Baik. Wa qad yakunu laziman. Dan terkadang sedikitlah adalah ia bab yang ke-6 ni dipanggil fi'il lazim. Dipanggil fi'il lazim. Tu dia. Macam mana contoh? Ni contoh dia. Misalul muta'addi. Nahu hasiba Zaidun Amran. Nampak tak? Ni hasiban dengan mana yakin. Telah yakinlah oleh Zaid akan Umar. Telah meyakinkan Zaid akan Umar. Nampak tak? Bila sebut hasibah fadilan. Dia gini. Hasibah di sini dia dengan makna muta'addi dua maf'ul. Apa maksud muta'addi dua maf'ul? Dia berhajat dua maf'ul. Tengok. Telah yakinlah oleh Zaid akan Umar. Telah yakin apa? Dia tak habis lagi cakap tu. Memang ada maf'ul lah situ. Tapi tak sudah lagi cakapannya. Telah yakinlah oleh Zaid akan Umar. Telah yakin apa? Kalau orang tanya esok. Fadilan. Telah yakinlah Zaid akan Umar tu apa dia? Telah yakin fadilan akan lebihlah ia Umar. Jadi Zaid tadi yakin kata Umar itu lebih. Tu dia kata fadilan ni orang yang lebih. Jadi telah yakinlah Zaid tu Umar tu seorang yang lebih. Seorang yang hebatlah kita kata. Tu dia. Habis. Wa misalul lazimi. Nahu warisa Zaidun. Warisa Zaidun. Ya tu. Kitab tu warisa ke wasiko? Warisa. Warisa tapi dia macam tak adil lah Ustaz. Warisa. Sebab dia perlu waris. Dia mewariskan apa tu. Saya mengaji tu fasawabu at-tamsil. Wasiko. Bukan warisa. Saya mengaji dulu. Warisa dengan mana wasiko. Telah mempercayailah oleh Zaid. Wasiko yasiku. Waw sin qaf. Waw sa qaf. Waw sa qaf. Wasau qaf. Wasiko yasiku. Jadi saya dobit dulu.
Fasawabu at-tamsil biwasiqa yasiku. Warisan tu tak masuk. Sebab warisan ni fi'il muta'addi, bukan fi'il lazim. Telah memberi wasiat oleh Zaid. Memberi wasiat kepada siapa? Itu fi'il muta'addi tu. Dulu saya mengaji dulu. Ni dulu kita pakai kitab ni dulu lah, kecil lah. Dia kata warisan tu dengan mana? Wasiqah. Tulis. Waw, sa, qaf. Wasiqah. Bukan wasi. Tu sin. Wasiqah. Sa. Wasiqah yasiku. Wasiqah apa makna Ustaz? Wasiqah. Percaya. Percaya. Keyakinan. Trust. Apa tak? Kita bahasa Inggeris tak pandai sangat. Main sebut ingin marah orang ni. Orang ngaji orang putih banyak sangat tu. Sikit nak habis. Habis. Wasna asyara ban minha lima zada ala sulasiyi wa huwa salasatu anwa'in. Habis dah. Jadi 6 bab tu dah habis dah. Sudah habis. Nanti kita sambung pula wasna asyara baban. Jadi mudah-mudah kata semua ada 6 bab. Kena ingat bab yang ketiga, yang kelima tu berbeza sikit. Yang lain tu semua sama. Bab ketiga, huruf ain dengan lam dia, itu mesti huruf halak. Mesti huruf halak. Adapun bab yang lain, semua sama. Fi'il lazim, fi'il muta'addi. Adapun fi'il bab yang kelima, itu hanya tertentu kepada fi'il lazim sahaja. Dah habis itu. Nanti tersama lagi wasna asyara baban minha lima zada ala sulasi wa wasala satu anwa'in wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Nak tanya Ustaz. Ya. Yang hasiba Zaidun amron fadilan. Fadilan tu bukan hal ke Ustaz? Bukan. Fadilan tu dia bagi maf'ul yang kedua bagi hasibah. Kalau nak bukan jadi hal, telah yakinlah oleh Zaid akan Umar. Hal keadaan Umar itu yang lebih. Dia hasibah ni dengan mana yakin, dengan mana dia berhajat pada dua muta'addi. Dia panggil muta'addi bagi dua maf'ul. Okey. Okey, baik. Ya, okey. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adata darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.